Dondang Sayang. Dan juga kita nak bawakan kepada anda semua perbincangan mengenai warisan klasik di Melaka, iaitu warisan Baba dan Nyonya. Awal-awal tadi kita dah buka Selamat Pagi Malaysia dengan warisan Baba dan Nyonya bersama dengan 3 pemain karakter dalam teater pendek tersebut. Kita ada Baba Allen, kita ada Baba Thomas dan juga kita ada Nyonya May. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Tak sempat kita nak borak panjang tadi lah. Boleh. Jadi hari ini kita ada masa yang panjang ni untuk saya kenal dengan lebih dekat lagi warisan Baba dan Nyonya, terutamanya kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Kita mulakan dengan Baba Thomas lah. Mungkin boleh ceritakan sedikit. Kita faham Baba dan Nyonya ini merupakan kaum peranakan. Selain daripada itu, apa yang kita perlu tahu tentang sejarah Baba dan Nyonya ini? Asal usul Baba dan Nyonya ialah pedagang dari China, datang ke Melaka buat niaga, terpaksa hidup di sini selama 6 bulan. Jadi nak tunggu 6 bulan lagi untuk angin balik ke China, mereka mendirikan rumah tangga dekat sini, kahwin dengan perempuan tempatan. Anak lelaki dipanggilkan Baba, yang si perempuan dikatakan Nyonya. Ini teori yang pertama. Teori yang kedua, dia kata di zaman Kesultanan Melaka, Puteri Hang Lipo datang bersama 500 dayang-dayang dan pembantu. Dikatakan 500 dayang-dayang dan pembantu ini memulakan satu perkampungan Nyonya Baba dengan cara yang sama, kahwin dengan orang tempatan, dan lelaki itu nama Baba, yang perempuan itu nama Nyonya. Inilah 2 teori yang ada sekarang pada kami. Tetapi sampai sekarang ia merupakan satu orang kata percampuran lah, asimilasi budaya masyarakat Cina dengan Melayu yang akhirnya terbentuk komuniti Baba dan Nyonya lah. May sendiri kan, kalau kita lihat itulah antara, kalau kita lihat kebaya itu kebaya Melayu kan, tetapi ini adalah memang betul-betul kebaya Baba dan Nyonya. Mungkin May boleh ceritakan sedikit lah latar belakang pakaian dari segi batik dan sebagainya. Kalau segi batik, the corak this one is a lot influence the Malay culture. So kalau Cina kan kita pakai chongsam. So that's why Baba tu Baba pakai yang Cina punya. So for the woman, the female, kita pakai yang kebaya, we are influenced by the Malay culture. Dari segi gaya hidup pula bagaimana? Dari segi gaya hidup seharian maksud saya. Adakah ia berbeza dengan masyarakat Cina yang lain ataupun adakah ada persamaan dengan masyarakat Melayu yang lain? Allen, nak jawab? Okay, dalam kehidupan dia more to mix culture. They have a Chinese, they have a Malay. So, okay, contoh cara makan ataupun cara masak. Okay, masukkan dekat cara masak. Alan more to the pakar side lah. So, I have a chef in the Baba House, Melaka. So, okay, cara masak dia, kenapa orang kata bercampuran? Sebab apa? Cara masak orang Baba dan Nyonya, dia bercampuran dengan orang Melayu. Begitu berikut dengan dia punya rempah. It means dia ada lengkuas, dia ada serai. So dia ada bawang, dia ada belacan, dia ada buah keras, everything. So lagi kata masakan, cara masak dia mengikutkan Cina. Dia more to the slow fire and steady. Contoh masakan tradisional yang biasa dimasak oleh kaum Baba dan Nyonya? Okey, yang paling dalam kemeriahan ataupun sempena yang hari-hari yang kebesaran. So ayam buah keluak takkan lari. Ayam buah keluak. Ayam buah keluak. Ayam buah keluak ni, buah keluak is a Indonesia black nut. Ataupun di Indonesia kita panggil rawan. Tapi dekat Sabah, Sarawak dia ataupun dekat Melaya dia akan panggil buah kepayang. Only orang peranakan yang panggil buah keluak. Saya ayam pontik saya pernah rasa. Dan pastinya saya penonton Selamat Pagi Malaysia pernah rasa laksa Baba dan Nyonya lah. Apa yang membezakan laksa Baba dan Nyonya tu dengan laksa lain lah? Okey, laksa Nyonya. Laksa Nyonya ni dia more kelebihan dia kat rempah. So rempah mesti orang kata rempah 7 beradik. Maksud dia 7 beradik ya. 7 beradik. It means dia ada lengkuas, dia ada serai, dia ada belacan, buah keras, bawang putih, bawang merah, dan dia kita orang bunga kantan, daun kesum. So yang ni semua tak lari. So bila cara makan, cara masak dia mesti kena lawan dengan sambal udang kering. Itu dia. Baru dah rasa rich kekayaan rempah tu lah. Laksa Nyonya juga, dia kalau dapatkan kerang yang fresh, alahai, mak mentua jalan pun tak nampak. Okey, itu tentang cerita tentang makanan yang membuatkan saya lapar. Selepas Selamat Pagi Malaysia nanti saya nak
pergi ke restoran Baba Baba. Restoran Baba. Okey. Dari segi macam kalau kita lihat peranan suami, peranan isteri itu berbeza lah. Kalau dalam masyarakat Baba dan Nyonya bagaimana? Baba Memang macam tu. Kalau sejak dari dulu lagi, peranan suami mencari nafkah, buat bisnes, cari duit untuk keluarga. Tapi di rumah memang si Nyonya tu pegang kuasa di rumah. So matrak dekat rumah. Maksudnya Menteri Keuangan semua berkuasa di rumah. Menteri Kerumahan, Menteri Kewangan, Menteri Makanan, semua dia pegang. Suami cuma cari nafkah untuk tanggung mereka saja. Maksudnya pengurusan di rumah memang diserahkan tanggungjawab bulat-bulat kepada si isteri ataupun Nyonya lah. Betul. Oh, begitu. Okey, sekarang kita ada beberapa nak kata perok bukan, tapi ini adalah barang-barang yang biasa digunakan oleh kaum Baba dan Nyonya. Mungkin boleh ceritakan itu dulu? Bakusia? Nyonya May. Okey. Betul. Bakusia ni usually they carry kuih-kuih. So today gua ada bawa some props from our show. Alah, saya ingatkan kuih betul. Okey, kuih koci. Yeah, and then Kuih-ku. Kuih-ku. Ellen will explain. Okey. Okey, ini okey. Termasuk sekejap, bakul ni dibuat daripada apa ni? Dengan Bakul ni corak-coraknya? dibuat pada anyaman rotan, Anyaman rotan. dan dileka dan dicorakkan dengan air mas atau kulit mas. Okey, air mas ataupun kulit mas kita boleh tengok kat sini kan bara dia. Tapi ini dah lusuh. Tapi kalau dia baru memanglah nampak berkilat lah. Berkilat. So memang dibawa macam ni lah, pergi ke macam ni. rumah hari raya kan, perayaan-perayaan. Okey, biasa kuih dalam ni macam mana, Ellen? Okey, kuih dalam ni dia tengok pada keadaan ataupun perayaan. So contoh kalau katakan hari kebesaran, birthday ataupun kita orang peranakan panggil Tuah Sejid. Okey, dia inside dalam mesti ada kuih merah. Mesti ada gula batu, sepasang lilin, and then dia ada telur merah 12 biji. Okey, telur merah 12 biji, telur ayam. Telur ayam. So, okey, dia pun ada tanda-tanda dan signal dia. Okey, let's say telur merah. Berartinya you punya keturunan you takkan putus. Itu lambang dia. Lepas tu gula batu pula dilambangkan orang kata dalam kehidupan ni sentiasa manis dan sweet. Okey. Manis dan sweet. Lilin, sepasang lilin pula menerangi perjalanan seumur hidup. Terang menerang dalam hidup. Itu masuk-masuk dia. Tapi itu tak dimakan lah. Diletakkan sajalah dalam ni. Tapi betul. kuih-kuihnya ada. Kuih-kuihnya ada. Okey, kuih-kuihnya contoh kuih-ku. Kuih-ku. Kuih-ku merah untuk hari kebesaran ataupun perkahwinan tu sometimes ada. Dan dia ada kuih-ku hitam juga. Kuih-ku hitam more to the prayers for the funeral ataupun orang-orang kenduri arwah. Okey, tapi memang sampai sekarang tradisi ini masih ada lah kalau dalam perayaan-perayaan. Masih wujud. Kalau di Melaka ni secara kasarnya komunitinya berapa orang saya tu? Putus kantor macam ni lah. Berapa? Saya tak dapat bagi nombor yang tak apa, secara rasmi kita nak tahu juga Okey, lah. secara rasminya kaum Nyonya Baba berada di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Tapi sekarang tu banyakkan berkumpul di Kuala Lumpur juga. Ada jugalah. Tapi kalau dalam perayaan apa? Kalau kaum Cina kita tahu Tahun Baru Cina. Kalau Baba dan Nyonya? Kami merayakan perayaan akan kaum Cina. Okey, dari Temaru, Sembahyang Arwah, Kuih Bulan Lapas, Sembahyang Kuih Chang dan akhir tahun Sembahyang Kuih I. So ikut cara adat Cina, tapi bila kita sembahkan macam cara Melayu lah, ikut cara. Jadi kami masakan simulasi dua kaum dalam satu rumah. Tapi kalau macam perempuan ni kita lihat pakai kebaya, kalau lelaki apa pengaruh Melayu dalam pakaian ataupun apa saja yang dipakai oleh kaum lelaki? Pakaian tu kurang sebab kami kaum perempuan dahulunya pakai kebaya panjang seakan-akan orang Melayu, orang tempatan yang lain. Dan bila perubahan fashion dipindikkan dan disulamkan. Ini jadi kebaya Nyonya moden bersulam. Untuk kaum Baba biasanya gunakan baju panjang macam saya dengan satu jaket. Kemudian digunakan baju Cina dengan seluar. Jadi untuk kaum lelaki kurang pengaruhnya dalam pakaian.
Tapi dalam bahasa, ya, kita gunakan banyak bahasa tempatan atau bahasa Melayu. Okey, itu dalam bahasa kan. Tapi yang paling unik yang saya rasa lah di sini di mata saya adalah kasut kaum baba dan nyonya ini bermanik-manik. Kalau boleh kamera nak zoom dekat Ellen yang pakai kasut bermanik hari ini. Mungkin boleh ceritakan, saya rasa sebab ini terlampau unik. Okey. Kasut manik. Kasut manik. Kasut manik dia ada terbagi dua. Nyonya May juga pakai kasut manik. Okey, tunjuk kamera tengah zoom. Okey, boleh ceritakan Ellen. Okey. Kasut manik tu dia terbagi tiga. Dia ada manik kasar, manik potong dan manik halus. So sekarang ni yang termahal adalah manik potong. Manik potong? Ya, manik potong sebab apa? Bila you jahit, dia akan berkilat dan bershining dekat atas. Itu manik potong. Okey. Baru saya tanya, ini manik apa yang dipakai? Ini manik halus. Manik halus. Manik halus ni, okey, dia pun ada bagi terdua dengan kaum lelaki dengan kaum perempuan. Okey, kalau kaum lelaki, dia akan macam Ellen pakai punya lah. Ini untuk kaum lelaki. Kamera boleh zoom, kita tengok Ellen. Dia tak ada heels, dia tak ada. Dia macam lelaki biasa. Yes. Kalau kaum perempuan punya, dia lebih pendek dan dia berheel. Okey, kita tengok sekarang perbezaan dia lah. Itu beza dia. Cantik, tapi motif itu memang motif apa saja yang boleh ataupun ada pengaruh motif? Motif tu cita rasa pada pembuat penjahit kasut manik tu. So macam dia suka singa, tukang jahit tu akan jahitkan singa. Tapi kat Melaka memang masih ada yang membuat kasut itu secara tradisi? Masih ada. Ellen mewarisi tak? Skill begitu susah. Saya hanya mewarisi periuk dengan kuali. Okey, kalau May saya difahamkan penggiat teater semua sekali dan untuk memperkasakan lagi budaya. Apa aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh May? Sebelum ni during COVID kan kita tak boleh buat yang teater punya barang kan. So right after that kita buat yang short film. So far short film yang kita buat, first time I work with Ellen. So for Rio, I decided to bring Ellen dengan Thomas join lah. Kita punya The Best Nyonya punya theatre happening tonight lah. Biasanya kalau teater begini, kalau dalam elemen pengaruh baba nyonya, apakah teater jalan cerita yang dibawakan? Banyaknya yang drama. So even if you look at yang paling famous tu The Little Nyonya, banyaknya yang tentang love story lah. So this one is also considered kita buat punya tu love story, but a lot of times conflict dengan family is the most paling usual punya story lah. Ini kalau kita dapat lihat, ini adalah persediaan untuk program apa? Okay, for this one is our short film. Short film yang inspired kita buat yang The Best Nyonya hari ni. So this one I was anak Dara lah, and then he was my Samjim ataupun juru Mak Andam. So dia yang prepare I punya makeup semua, and this is a short film for Bendahari Melaka, for one of the festival lah kita buat. Dan juga mendapat satu pengiktirafan, itu Hari Seniman ya. Ya. Hari Perseniman kita orang dapat pasal atas nama Dua-Dua Bibik Melaka. So yang ni pun hargai daripada JKKN dan selaris dengan dia punya itulah. So dari sijil ni kita orang akan terasa it means local punya artis ataupun local punya persembahan budaya masih dihargai dengan zaman sekarang. Jadi macam mana macam Baba Thomas kan, macam kalau kita lihat dua generasi berbeza, memastikan anak-anak muda khususnya yang kecil-kecil inilah untuk menguatkan warisan anda semua itu ke dalam diri mereka. Gabungan kami, saya dari generasi yang lebih tua daripada generasi muda, kami nak keluarkan watak bibik ni sebab sejak peninggalan yang mendiam Datuk Kenny dah ada kekosongan untuk watak bibik. So sekarang ni atas permintaan kawan kita yang jadi mendiam dan Datuk semasa tu betul-betul kedua-dua masa yang sama tak ada lagi, kita dua ni bergabung untuk buat satu cerita bagi penghormatan kepada yang mendiam kawan kita. Jadi itu wujudlah kedua-dua Bibik Melaka. Dan masa tu Datuk Kenny pun dah tak ada, Koko Senang tu kami kata kenapa kami tak keluar untuk bangkitkan watak ni, sebab sekarang dah tak ada orang nak buat watak ni walaupun si anak dara atau perempuan. Saya rasa cukup hebat Ellen generasi baru, May juga generasi baru menguatkan budaya ini. Cuma satu permintaan saya, kita tengah live kan. Saya nak dengar secara langsung anda menyanyi. Kalau tadi kita dah plan, sekarang Ellen kita boleh mulakan. Anda bertiga boleh? Lagu apa? Tak kisah. Tak kisah. Lengan kangkung ke apa ke, tak kisah. Nampak dia pakai undi-undi.
Okey, kita ambil lagu untuk kita punya teater lah. Boleh. Mari makanlah onde-onde, kurang tepung gula lebih. Nanti lalu masih nyolin, onde-onde sedap dia bikin. Tinggi-tinggi si matahari, anak kerbo mati tertambat. Sudah lama Baba mencari, sampai sekarang tak dapat. Nanti saya mencari sampai dapat lah. Terima kasih banyak-banyak Ellen. Terima kasih banyak-banyak kepada Baba Thomas. Saya tak lupa. Sama-sama. Ini prop. Terima kasih banyak-banyak kepada May kerana sudi untuk berkongsi. Tadi lu cakap tentang teater kat Melaka kan, and I think it is important lah, if I can, to say that tradisi Baba dengan Nyonya is very commercialized now. So we are trying our best to tell story Malam ni? Betul. Malam ini? Malam ini. Di lokasinya? Kat sini, Dataran Pahlawan for Rio Melaka. Jadi malam ni di Dataran Pahlawan ada teater khusus untuk anda semua. Betul. Kalau nak kenal lagi budaya Baba dan Nyonya, dan kita sebenarnya pun telah pun bercerita kepada penonton Selamat Pagi Malaysia tentang keunikan budaya anda semua. Terima kasih Ellen. Terima kasih Baba Thomas. Terima kasih kembali. Kepada Nyonya May kerana sudi bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Baiklah.